Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang setia kepada sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita istiqamah untuk bersama dalam majlis ilmu, yang Rasulullah mengingatkan betapa pentingnya majlis ilmu ini yang boleh mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, seperti mana sabda baginda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mudah-mudahan kita di kalangan orang yang ikhlas menuntut ilmu, ya, datang ke majlis ini bukan nak jumpa geng, kawan ke, tak, menuntut ilmu, dan kita mengharapkan supaya kita beristiqamah dan beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kerana ilmu hasilnya ialah dengan amalan, bukan dengan angan-angan atau berbicara semata-mata. Dan mengamalkan memerlukan kekuatan pertolongan Allah, yang mana dengan izin Allah kita dapat istiqamah dengan amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan surah Al-Insyiqaq, dan kita menggunakan di antara kitab tafsir Sahih Tafsir Ibn Kathir, ya, dari pustaka Ibnu Kathir, yang mana kita akan melihat beberapa ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan surah tersebut. Seperti mana yang kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas, dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat dan apakah yang berlaku pada hari kiamat nanti, ya, selepas kehancuran kita akan hidup di alam yang dikatakan alam yang lebih menggerunkan, sementara menuju ke alam yang paling istimewa, syurga yang bakal kekal abadi. Dan kita mengharapkan, ya Allah, masukkan kita semua di kalangan hamba-hamba yang terpilih ini, hamba-hamba yang soleh, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ke dalam syurga kekal abadi, ya. Dan kita mengharapkan kita menduduki di syurga Firdaus, syurga yang tertinggi yang Allah ataupun Rasulullah mengarahkan kita memintanya. Okey. Jadi pada pelajaran yang lepas kita telah menerangkan bagaimana kedudukan penyerahan kitab, ya. Penyerahan kitab kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman akan diserahkan kitab dengan tangan kanan, dan ianya akan dihisapkan dengan hisap yang mudah. Adapun orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang berdosa, maka akan diserahkan kitabnya di sebelah tangan kiri dari arah belakang. Maka dia akan dihisapkan dengan hisap yang susah, hisap yang memberatkan dia, ya, disebabkan dosa-dosa mereka ini. Lalu mereka ini akan dihisap dengan hisap yang paling berat. Tetapi kita kena faham, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usul semua sekali itu bergantung kepada kalimah tauhid. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah asas untuk dipermudahkan segala-galanya. Yang Rasulullah mengingatkan bahawa kalimah tauhid itu mestilah berada dengan sifat-sifat yang telah Allah terangkan ataupun Rasul terangkan, ya, yang mengikut rentak-rentak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Oleh kerana itu Allah menerangkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman, wahai Muhammad dan para sahabat, sesungguhnya mereka itu akan dapat petunjuk. Iman yang perlu kita tanam dalam diri kita, ya, adalah iman yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Iman yang seperti mana diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah iman yang terpilih. Bukan iman yang didatangi dengan fahaman-fahaman falsafah. Iman yang didatangi oleh 72 firaq yang sesat. Bukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah penting. Masalah basic asas kita beriman kepada Allah.
Oleh kerana itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan akidah, cara beriman dengan cara yang betul, cara yang dipimpin oleh 3 generasi yang terbaik, mereka ini di antara orang yang akan mendapat golongan menjadi orang yang terpilih. Yang disebutkan orang yang akan mendapat 70,000 ya, masuk syurga tanpa hisap bermula daripada iman ini. Orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak bermula daripada iman ini. Oleh kerana itu, iman ini adalah asas yang penting yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita mati kita tak kenal Allah seperti mana yang Rasulullah ajar. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita mati kita tak mengenali Allah seperti mana yang Rasulullah ajar. Jangan sampai di akhirat nanti apabila Allah di dalam ayat Al-Quran menceritakan ya di hari yang mana diarahkan sujud, yang disebutkan dalam Al-Quran disingkapkan betisnya, maka kita tak mengenali Allah. Maka di situ kita akan mendapat kerugian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada 3 generasi yang terbaik ini. Kita membicarakan agama mengikut kefahaman 3 generasi yang terbaik. Bukan mengikut generasi-generasi yang menggunakan akal pada agama. Okey. Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini di antara perkara yang bakal dihisapkan dahulu berkaitan dengan iman. Kemudian barulah yang dikaitkan berkaitan dengan solat. Jika solat kita tidak selesai, maka di sana adalah satu perkara yang menggerunkan mukaddimah segala perkara-perkara yang lain akan bermasalah. Ya. Yang mana hadis Rasulullah mengatakan dengan maksudnya bahawa pertama sekali akan disoalkan oleh anak Adam, akan disoal kepada anak Adam, ialah berkaitan dengan solat mereka. Jadi kalau solat clear, baik, maka segala amalan akan berjalan lancar. Tetapi kalau solat kita bermasalah dan kita kena saksikan kedudukan solat kita, adakah kita melakukan solat seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah, bermula daripada wuduk sehingga diberikan salam, mengikut cara Rasulullah ataupun tidak, dengan waktu-waktu solat yang membezakan antara Muslim dan munafik, seorang yang beriman dengan seorang munafik, berkaitan dengan waktu solat, semua itu diarahkan kita mengikut cara Rasulullah. Bahkan kita menyaksikan dalam Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Ismail sendiri mengajarkan keluarganya agar mendirikan solat dan menunaikan zakat. Baik, jadi setelah kita menyaksikan penyerahan kitab dari tangan kanan, dan itu menandakan kebahagiaan bagi seseorang. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni orang yang beriman ini, bila kita mengikut rentak-rentak yang Rasulullah ajar, kita akan berbahagia bermula pada hari kehidupan sehingga hari kematian sehingga hari akhirat. Walaupun ujian-ujian dan mehnah itu datang, namun kita tetap istiqamah dengan mengikut cara Rasulullah SAW. InsyaAllah kita jangan takut bahawa ya, kemenangan itu ataupun kebaikan itu akan kita dapat sehingga di akhirat kelak, yakni kemuncaknya syurga. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayat yang ke-10, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah belakang, ya, dalam ayat ini mengisyaratkan penyerahan kitab di sebelah kiri dan dari belakang. Karena kita menyaksikan dalam Al-Quran menyebutkan penyerahan itu kitab bagi orang yang berdosa, pertama dalam ayat ini dari sebelah belakang. Tetapi kalau kita saksikan di dalam surah Al-Haqqah, cuba tengok surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, surah yang ke
surah yang ke-69. Muka surat 576 juzuk ke-29. Okey, ayat yang ke-25. Muka surat 567. Surah yang ke-69, juzuk yang ke-29, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Dan aku tidak mengetahui apakah hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan pada diriku. Okay. Dalam ayat ni kita melihat bagaimana Allah menerangkan penyerahan kitab yang datang dari arah kiri dan diikuti dalam surah Al-Insyiqaq dari arah belakang. Adapun kitab yang datang dari arah tangan kanan, dia datang dari arah depan. Ya, arah depan menunjukkan keistimewaan ashabul yamin, orang yang berada menjadi orang yang bahagian kanan ataupun orang yang akan diserahkan kitab di bahagian kanan. Adapun orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa di muka bumi ini, tak termasuklah orang yang kafir, apatah lagi orang-orang yang munafik, maka mereka ini ataupun orang ahli kabair, mereka akan mendapat kitab ini dari arah kiri dan belakang. Ya. Dia tak boleh nak ngelat-ngelat, kononnya belah belakang, datang ambil belah kanan. Tak ada. Ya. Di sana bukan masa untuk mengelat. Di sana tidak dizalimi walaupun sedikit. Ya. Tidak ada penipuan. Kerana apa? Allah membuka segala-galanya, hatta apa yang dirahsiakan dalam hati, Allah membukanya dengan firman-Nya, yauma tublas sarair. Pada hari yang dibukakan segala rahsia-rahsia yang terkandung. Ya, kita ni tengah duduk dalam ni, tak tahu apa dalam hati kita ni masing-masing, tapi Allah tahu. Allah akan buka di sana untuk membukakan perkara ini, untuk memberikan ganjaran pahala ataupun tidak. Okey. Baik. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, ya, orang yang diserahkan kitab dari tangan sebelah kiri, maka dia mengatakan, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Kenapa? Ya, ini di antara perkara yang menunjukkan dia tak mau tengok apa yang terkandung dalam kitab. Ya, result dia tak bagus. Ya, setengah orang ya macam SPM baru ni yang tak bagus tak nak tengok pun result dia. Takut pula. Ya, sedangkan itu hanya dunia semata-mata, ya, yang mana ianya tidak perlu ditakut. Ini kan pula di akhirat. Dia tak nak tengok, dia tahu dah. Dia bukan tak nak tengok, tak tahu. Tetapi dia tak nak tengok sebab apa? Dia dah tahu apa yang dia buat selama ini, ya, di muka bumi. Lalu Allah menerangkan lagi apa yang berlaku nanti. Dan aku tidak mengetahui apakah hisab terhadap diriku. Yakni tak tahu apa yang akan dihisab kepada dirinya. Kita ni tak tahu sebenarnya. Hisab yang Allah akan hisab bukan sebarangan hisab. Dah kita terangkan bagaimana kitab-kitab itu menjadi saksi. Tangan, kaki, mata, kulit semua menjadi saksi. Akan dihisabkan satu persatu. Sehingga kan air Nescafe yang kita minum pun akan dihisab. Apa lagi? Pisang yang makan tadi pun akan dihisap. Ya, belum lagi kambing akikah yang akan dibuat nanti pun akan dihisap.
Maksudnya, segala-galanya dilakukan mengikut niat masing-masing. Jika baik, baiklah. Jika buruk, buruklah. Ya. Maka yang menjadi masalah sekali, hisab inilah yang akan mengganggu di antara perkara yang akan melambatkan seseorang itu menuju ke syurga. Ya, berapa banyak barang kita di rumah. Subhanallah, saya pindah barang sekolah saya tu. Subhanallah. Kata orang Perak, jenuh nanti. Ya, letih nak kena hisab nanti. Ilallah mushtaka. Ya, pada Allah sajalah tempat mengadu. Ya. Kita ni sehingga kecil-kecil kadang-kadang ialah disebabkan menarik dogif yang orang bagi tu apa semua kan kita simpan akan dihisap di depan Allah. Ya. Begitu sekali. Oleh kerana tu kadang-kadang kita menyaksikan perjalanan ulama salaf bukan mereka tidak mahukan harta, ya, tetapi masalahnya malas kena hisap. Ya, malas. Kenapa nak kena angkat satu. Nak dibuktikan di depan Allah. Hisab ni seperti apa? Apa yang kita nak sebut? Audit. Dalam harta kita ni kena audit. Ya, kerajaan auditkan harta kita, ya, ataupun pendapatan kita. Itu pasal semua yang orang kena audit kena sediakan resit tu. Satu persatu dia akan auditnya. Jadi masalah itu berlaku sehingga pada kulit-kulit kita pun diauditkan. Sel-sel pada tubuh badan kita diauditkan. Untuk memberitahu kepada kita nikmat Allah itu besar yang kamu telah kufurkan. Begitu dahsyat. Oleh kerana bab hisab inilah di antara fuqara al-muhajirin yang saya terangkan pada pelajaran yang lepas mendahului orang lain, ya, memasuki syurga selama 40 tahun. 40 tahun di sisi Allah pada hari akhirat. 40 tahun di akhirat, yang mana satu hari bersamaan 1000 tahun di muka bumi. Lama. Sehingga kan para malaikat mengatakan, wahai kamu semua ini, bagaimanakah kamu boleh datang secepat ini? Tidakkah kamu dihisap? Lalu mereka menjawab, apa yang nak dihisapkan kepada kami? Kami hanya ada pedang. Yang disebutkan dalam hadis begitu. Itu je ada. Ya. Dan yakni barang yang simple, pakaian apa, itu sahaja. Maka kita menyaksikan hisab mereka itu begitu mudah. Kerana mereka beriman, mereka berjihad, yang disebutkan fuqara'ul muhajirin. Orang fakir di kalangan muhajirin. Dahlah mereka berhijrah. Mereka tinggalkan harta mereka di Mekah kerana Allah dan tidak berminat pada harta itu walaupun banyak. Itu pasal hijrah kedudukannya tinggi di sisi Islam. Para sahabat berhijrah dengan meninggalkan segala-galanya. Ya, lepas tu bila hari kemenangan pada Fathul Mekah, mereka tak tuntut, ini barang aku, ini tanah aku. Tak ada. Kerana mereka telah meninggalkannya kerana Allah dan Rasul. Mereka tak declare waktu menang Fathul Mekah nak balik barang-barang tu. Tak ada. Menunjukkan betapa ikhlasnya mereka. Bahkan mereka berhijrah, tanah bumi di Madinah itu adalah tempat mereka. Yang Allah memujikan kedudukan muhajirin yang betul-betul ikhlas kepada Allah dan golongan ansar yang menyambut muhajirin dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Lihat bagaimana kedudukan muhajirin di sisi Allah, ya, mereka itu fuqara. Rasulullah sebut fuqara'ul muhajirin. Bukan kerana mereka miskin, tak ada harta, tetapi harta itu telah dikorbankan pada waktu muhajir, waktu berhijrah ke Madinah kerana Allah. Begitu hebat. Dan mereka berperang, berjihad sehingga mereka mati syahid. Dan mereka di antara orang-orang yang mendahului di kalangan manusia, ya, selain daripada Nabi, ya, memasuki syurga, jaraknya 40 tahun. Jadi itu dia kedudukan hisab. Kemudian kita menyaksikan Allah mengatakan lagi, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah menyelesaikan segala sesuatu. Harapan yang menjadi angan-angan. Dia menyangkakan bahawa bila mati selesai masalah. Ya, kita pun kalau kadang-kadang kita stres sangat, tension sangat, baiklah aku mati. Ya. Kita ingat mati itu menyelesaikan masalah kita. Tak, belum tentu. Itu pasal Rasulullah mengajarkan arti kesabaran. Satu,
Dan Rasulullah mengajarkan kalau kita rasakan diri kita ni tak tahan sangat nak mati, jangan sebut baik aku mati. Ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Tetapi Rasulullah ajar apa dia? Dengan bahasa Melayunya, ya Allah, jika kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Dan jika kehidupan itu baik untukku, maka hidupkanlah aku. Itu kaedah dia. Ya, kerana kita tidak tahu di sebalik kematian dan kehidupan itu, melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Perjalanan kita yang akan datang, kita tak tahu. Ya, apa yang bakal berlaku. Oleh kerana tu, kita kena iktimad, ya, menyerah diri kepada Allah dengan secara mutlak. Kena yakin bahawa Allah sahaja yang mampu untuk membantu kita ke jalan yang lurus ataupun kejayaan di dunia dan akhirat. Kemudian orang yang melakukan kesalahan ini mengatakan, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Hartaku tidak memberi manfaat. Bukan harta orang, harta dia sendiri. Walaupun sedikit, apatah lagi banyak pun tak akan bermanfaat kepadanya. Tuan-tuan dan perempuan, selagi nafas kita ni ada, harta ini bermanfaat sama ada di dunia ataupun akhirat. Harta ini bermanfaat bila kita betul caranya, penggunaannya di dunia, dan kita serahkan perkara ini di akhirat. Yakni dengan bersedekah, berwakaf, apa lagi amalan-amalan yang kita lakukan. Dia akan bermanfaat. Tetapi bila kita hentikan dia semata-mata di dunia, maka dia tidak akan bermanfaat nun di akhirat kelak. Takkan bermanfaat. Oleh kerana itu, di antara adab kita memiliki harta sebenarnya, yang Rasulullah ingatkan kepada kita, harta itu ada 3 macam. Harta kita tu, ya. Harta yang dah kita makan tu dah habis dah. Tak ada harta kita dah. Ya, berarti kita dah makan dah, selesai. Lepas tu harta yang mana kita bersedekah. Harta itu merupakan aset harta kita di akhirat sana. Ya, kita tanam di sini, kita sedekah, kita buat infak, apa, dia akan kita kutip di akhirat kelak. Seolah-olah macam kita simpan duit, ya, waktu bekerja tu kita dapat duit gaji apa semua, kita simpan, hari tua baru kita dapat balik. Kita cucuk dalam bank je, senang, ya. Begitu. Ya, bank akhirat. Yang ketiga, harta itu bukan milik kita, yakni kalau kita mati diwarisi oleh orang-orang lain. Ini merupakan satu perkara yang diceritakan tentang harta, kedudukan harta. Oleh kerana tu, ya, harta dia tidak akan bermanfaat bila salah gunanya. Dan kita menasihat, ya, bagi mereka-mereka yang menginfakkan harta, yang bersedekahkan harta, yang untuk melakukan amalan khair, wakaf apa semua. Ingat pesanan Allah, ya, dalam Al-Quran mengisyaratkan betapa besar pahala orang yang bersedekah, orang yang nak melakukan jariah, melakukan amalan soleh, amal jariah yang berterusan. Jangan batalkan amalan-amalan kita. Jangan rosakkan amalan-amalan kita. Ini perkara ni amat penting kita pelajari juga. Ya, seperti mana kita tahu bab Islam, jangan lakukan perkara yang membatalkan Islam. Ya, kena tahu. Membatalkan iman, kena tahu, kerana ianya penting. Kita tahu beriman dan kita tahu perkara yang boleh merosakkan iman, kena jauhkan. Kita tahu tentang Islam, kita tahu tentang perkara yang membatalkan Islam. Begitu juga dalam bab ini, kita tahu solat, perkara yang membatalkan solat, membatalkan ganjaran solat, pahala solat, kena tahu. Kita berpuasa dan tahu perkara membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya, Rasulullah kata berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Dia jaga puasa dia, tetapi pahala puasa tergadai ataupun hilang disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang tak betul. Begitu juga dalam menginfak, bersedekah, mewakafkan. Ya, kita tahu pahalanya besar dan perkara yang membatalkan sedekah, apa perkara membatalkan sedekah? Ya, tarik baliklah, batallah sedekah. Tetapi perkara yang membatalkan pahala sedekah, pahala jariah, amal jariah. Ya, ramai orang yang
alpa leka ataupun tak mengambil perhatian. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah amal jariah apa yang kamu lakukan. Berbentuk sedekah, wakaf, apa jugalah. Bil manni wal aza. Ya. Dengan mengungkit-ungkitkan. Kita ungkitkan. Kita dah bagikan seorang tu, ya, misalnya menyewakan bangunan sekolah, bangunan madrasah apa semua. Tiba-tiba kita ungkitkan. Aku dah bagi selama 20 tahun tak pernah naik-naik. La ilaha illallah. Kita dah bagi, ya, untuk amal jariah. Tiba-tiba kita rosakkan amalan itu secara sebutan saja. Kalau permulaan dia cakap bahawa dia bagi untuk sewa tanpa menyebut jariah, itu mungkin. Tetapi bila dia kata ini sewa untuk jariah seseorang, suami, anak, ataupun bapa, emak yang telah mati, maka dia dikategorikan baik. Tetapi bila dah saat menjadikan satu saat yang suatu masa yang panjang, dia berubah. Dia mengatakan, ya, dia nak naikkan ataupun dia nak ambil balik, lalu dia ungkitkan. 20 tahun saya bagi tidak naikkan harga, ya. 20 tahun tidak ada nilai di sisi Allah kerana diungkitkan. Allah katakan, ya, jangan batalkan amalan kamu dengan menyebut-nyebut. Dan juga apa dia? Dan menyakiti hati penerima. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, bagi, lepas tu kita sakit hati penerima. Nah, ambil ni. Tak kenang budi, sakit hati penerima. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Kita cakap baik itu lebih baik daripada sedekah diikuti dengan menyakiti hati penerima. Tuan-tuan dan perempuan, ini amalan-amalan yang kita kena faham. Amalan yang boleh membatalkan pahala jadi zero, kosong. Rasulullah ingatkan kita. Jadi ini di antara dua perkara yang boleh membatalkan amalan sedekah. Ditambahkan lagi bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti mana orang yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey. Jadi oleh kerana itu, ya, bila kita menyaksikan harta-harta yang kita sonok sangat, ya, kita bangga sangat di muka bumi, ya, seperti mana Qarun banggakan harta, akhirnya dia dibenam ke dalam bumi. Fir'aun dengan kekuatannya dibenam ke dalam bumi, ya, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam bumi. Jangan sombong. Okey. Lalu Allah mengatakan di sini, ya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku dan telah hilanglah kekuasaanku dariku. Mana dia kekuatan? Kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang terdahulu. Seperti Fir'aun, seperti Namruz, seperti orang-orang yang besar pada zaman-zaman yang kegemilangan mereka sehingga mengaku diri mereka Tuhan. Mana dia? Hatta para nabi pun meninggal dunia, meninggalkan kita. Nabi yang hebat seperti Nabi Sulaiman, memiliki kerajaan yang begitu hebat, pun meninggal dunia, wafat. Ya, kekuasaan ada tapi tidak bermanfaat jika tidak digunakan dengan cara yang betul. Oleh kerana itu kita, ya, kembali kepada Allah dalam bab ini. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bernafas, taubat kita akan diambil kira, harta kita akan diambil kira, perkataan yang baik itu akan diambil kira, dan yang menyebabkan kita akan masuk syurga. Ya, oleh kerana itu mengambil kesempatan daripada kehidupan kita ni amat penting. Kerana, ya, di antara qaul ulama mengisyaratkan kepada kita, ya, disebutkan bahawa orang yang mati di dalam kubur itu bercita-cita jika dia mampu untuk kembali ke muka bumi ini sehingga kan dapat melakukan solat dua rakaat yang ringan, itu pun amat berharga di akhirat, di alam kubur itu. Ya. Dah mati tapi berangan-angan, dah mustahil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, satu kewajipan bagi kita untuk mengislahkan diri kita, ya, memperbanyakkan amalan soleh yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah supaya ianya menjadi bekalan di alam kubur dan di akhirat, dan kita tidak akan menyesal
biar kita menjadi seperti mana orang-orang yang mati bercita-cita untuk mengkhabarkan khabar gembira. Jangan kita jadi orang yang mati menyesal di alam yang tak dapat kembali. Seperti mana orang yang mati dia nak memberikan khabar gembira seperti yang kita sebut dalam surah Yasin, ya. Apabila pemuda yang beriman, kaum dia tidak beriman dengan 3 rasul yang diutuskan, hanya pemuda yang beriman, seorang pemuda, ya, lalu dibunuh, ya, lalu Allah angkatkan roh dia sehingga dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya jika kaum aku mengetahui bagaimana Allah mengangkatkan darajatku dan memuliakan aku dan mengampunkan dosaku, ya, dan mengangkatkan aku di kalangan orang-orang yang mulia. Tu dia. Begitu sekali mereka bercita-cita nak memberitahu kepada orang-orang yang hidup di muka bumi. Yang tu yang kita nak. Kita dalam keadaan kedudukannya gembira. Begitu juga yang Allah ceritakan kepada kita para syuhada yang berbicara di depan Allah, ya, ingin kembali ke muka bumi. Bukan apa? Ya, kerana kegembiraan mereka nak kembali beramal apa yang mereka amal. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Cuba buka. Kita lihat. Ini di antara roh-roh para salihin yang bercita-cita untuk kembali untuk menyampaikan berita-berita yang menarik. Bukan di kalangan roh-roh yang menyesal di alam akhirat ataupun alam barzah yang mereka bercita-cita nak kembali untuk beramal soleh. Okey. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-169. Ya, juzuk ke-4 surah yang ketiga muka surat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 179. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey. Ayat ini menceritakan kepada kita, Allah memberi khabar kepada kita tentang orang-orang para syuhada yang telah mati, ya, bagaimana kedudukan mereka. Pertama, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa orang yang jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Okey, persoalan ini adalah satu persoalan yang besar yang kena kita faham mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah dan kefahaman yang tepat. Persoalan ini termasuk persoalan ghaib yang mesti kita berdiri dengan dalil. Jangan sampai kita tersilap dalam memahami dan kita ambil hujah-hujah ini ke alam dunia. Tak boleh. Alam ghaib mesti ada dalil. Alam dunia ni macam kita-kita ni, itu lain cerita. Tetapi alam ghaib mesti ada dalil. Kerana inilah isu yang puncanya setengah orang yang Allah yahdihi, Allah bagi petunjuk, ya, mereka silap dalam mentafsirkan orang yang mati mampu menolong orang yang hidup, ya, disebabkan mereka itu berada di alam akhirat, di alam barzah, mereka tak ada kerja dah. Dia sibuk duk cakap begitu. Kenapa kamu bicarakan alam dunia dengan alam barzah dengan akal fikiran?
dalam isu berkaitan bertawassul dengan orang soleh yang mati. Ya. Minta doa kepada orang yang mati. Dia kata orang yang dah mati ni dah tak solat, tak apa, mereka tu kedudukan istimewa di sisi Allah dan mereka akan membantu kita. Kenapa kamu jadikan cara perbahasan kamu seperti kehidupan di dunia? Kalau yang bercerita itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh berdiri di atas tu. Kerana apa? Lihat apa yang diceritakan dalam Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan kedudukan orang yang mati ini, para syuhada lain kedudukannya. Dia datang untuk menyampaikan berita, bukan untuk menerima doa, pergi serah kepada Allah atau apa semua. Tak. Kalau kita tengok ya, kita lihat ayat seterusnya. Ya, kenapa kehidupan ini disebutkan kehidupan di sisi Allah? Bukan hidup mereka seperti kita. Tak. Kehidupan mereka di sisi Allah, satu kehidupan yang wajib kita beriman dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, Rasulullah menceritakan bagaimana kedudukan Ja'far berada di syurga sana. Yang menjadi perbahasan dalam bab syurga yang mana. Itu tak apa. Tetapi diceritakan kedudukan Ja'far, ya, radhiyallahu anhu, berada di syurga berterbangan apabila kedua tangannya dipancung di dalam peperangan. Ya, diputuskan dan dibunuh dan mati syahid. Rasulullah menceritakan kedudukan itu. Kita berdiri di atas kedudukan yang begitu. Dan begitu juga dalam ayat ini, mereka itu hidup di sisi Allah bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Cuma Allah terangkan dalam ayat yang berikut, mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusuli mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka begitu bercita-cita untuk menyampaikan perkara yang terbaik berkaitan dengan mati syahid. Itu dia. Itu je. Bukan mereka pergi sambut amalan, ya, doa, tawassul orang, tak. Tapi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, mereka bercita-cita. Kita tengok terjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bab ini. Bagaimana kedudukan mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang kamu nak? Kami nak balik ke dunia. Dan kami nak mati syahid. Ya. Lalu, kami nak hidup balik. Diceritakan berkali-kali. Sehingga kan, ya, mengisyaratkan dalam hadis itu, para syuhada tidak nak apa-apa lagi, melainkan dengan perbuatan mati syahid. Itu dia, kedudukan mereka. Ya. Okey, kita lihat ayat yang berikutnya, apa berlaku lagi? Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurniaan yang besar dari Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman. Ya, mereka bergirang hati, ya, dengan kedudukan mereka sebagai ahli syurga. Ini di antara perkara ghaib yang kita dapati dan kedudukan tinggi para syuhada yang berjihad di jalan Allah. Ya, baik. Jadi kita masuk balik kepada ayat, ya, yang berkaitan dengan penyerahan kitab dari tangan kanan dan tangan kiri. Maka orang-orang yang berada di dalam, ya, di hari akhirat yang mendapat kitab dari sebelah tangan kiri, maka apakah mereka mengatakan? Kita lihat balik dalam surah Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang diberikan kitab dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Ya, supaya kita tidak tergolongan daripada golongan ini. Dapat je tangan kiri, terus celakalah aku. Dia tahu dah result dia, keputusan dia, celaka. Ya. Dan kita saksikan Allah mengatakan dalam ayat ini, apa dia? Fasawfa yad'u subura
wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya, yakni sama-sama kafir. Ya, Allah mengisyaratkan bila disebutkan ahlihi dalam ayat ini, ya, bukan keluarga dia, tetapi kelompok dia, golongan dia. Seperti mana ayat yang kita lihat pada ayat yang berkaitan dengan penyerahan kitab di kalangan orang yang beriman. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ahlihi itu bukan maksud dia keluarga dia, tetapi orang-orang yang beriman. Sama ada keluarga dia ke siapa ke orang yang beriman. Ya. Itu pasal di dalam hadis apabila seorang itu yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib menceritakan bagaimana Rasulullah menceritakan permulaan malaikat maut datang tu sampai dia akhir di dalam alam barzakh. Yang dikatakan, ya Allah, kembali ya Allah, cepatkanlah kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku. Yakni keluargaku itu bukan keluarga dia yang duduk di rumah tu, tetapi keluarganya di kalangan ahli syurga dan di kalangan orang-orang yang beriman. Okay? Jadi kalimah ahli itu untuk difahamkan pada ayat ini bukan maksud keluarga dia, tetapi kelompok dia di kalangan orang-orang kafir, ya, ataupun orang yang beriman. Apa Allah katakan? Sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Yakni di kalangan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, dia tak percaya dengan kewujudan kehidupan di alam akhirat seperti mana kepercayaan orang yang beriman. Mereka percaya kehidupan alam akhirat mereka lain. Kehidupan mereka di alam sana lain. Mereka tidak beriman secara Rasulullah beriman. Oleh kerana itu, walaupun mereka mengatakan ada kehidupan yang kedua, ya, seperti kepercayaan orang-orang Hindu, di antaranya penjelmaan setelah beratus-ratus tahun, penjelmaan semula pada tubuh badan orang yang lain. Itu kepercayaan yang dianuti oleh mereka. Jadi bercanggah. Mereka tak beriman cara yang diajarkan oleh Rasulullah, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat. Maka dia merupakan satu perbezaan keimanan pada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi disebabkan itu saja pun mereka dikategorikan orang yang tidak beriman. Kemudian ayat ini mengisyaratkan innahu dhanna an la yahur, yakni sesungguhnya dia yakin bahawa sekali-kali tidak akan kembali. Kalimah dhann di sini dalam penafsiran ayat ini maksudnya yakin. Dia ada dua penafsiran dalam bab dhann. Zan yakin dan zan ragu-ragu. Tetapi ayat ini disebutkan zan itu maksudnya yakin. Okay? Dan bila yakin berkaitan dengan kehidupan alam akhirat dengan cara yang lain, maka dia termasuk kalimah yang tidak beriman. Ya? Tidak beriman. Cara beriman kepada alam akhirat mesti mengikut dalil yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab alam akhirat, alam barzah, alam akhirat, jangan gunakan akal dan tidak boleh dipermainkan. Dia termasuk dalam masalah iman. Ya, saya pernah terbaca, waktu tu kecil-kecil pun terbaca juga, ya, majalah gila-gila kan. Ya, apa dia kata dalam lawak tu, kamu takut ke neraka jahanam? Takutlah. So B tu menjawab, aku takutlah. A kata, aku tak takut. Kerana apa? Neraka dah jahanam, apa nak takutkan? Ya, itu istihza, mempermainkan berkaitan dengan akhirat, alam akhirat yang berkaitan dengan neraka. Tak boleh permainkan. Apa juga bab agama tidak boleh dipermainkan. Hari ini kita lihat bagaimana TikTok yang kita miliki, yang kita tengok, ya, bagaimana mereka mempermainkan agama mereka. Orang kafir lantaklah, tetapi agama Islam. Ya, agama Islam. Agama Islam. Di dalam agama kita ni ada prinsip tak boleh istihza mempermainkan agama. Solat dipermainkan. Kita lihat hatta orang Arab sendiri mempermainkan agama.
kita pun jadi contoh. Ya, tengok orang Arab mainkan solat, kita pun permainkan solat. Ataupun apa lagi yang permain, berbuka puasa, ataupun itu istihza agama, bukan untuk diketawakan. Dia nak buat prank macam orang kafir, ya kononnya Jesus lah begitu begini. Dia nak buat benda yang begitu. Begitu sekali kita mengikut rentak-rentak orang-orang kafir sehingga agama pun dipermainkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita mempermainkan agama. Agama adalah nyawa kita. Agama itu adalah nyawa kita yang kita kena pertahankan. Kena jaga. Apatah lagi kita berada pada Quran dan Sunnah ini lagi, ya, kena pertahankan dengan kekuatan, segala kekuatan. Ya. Oleh kerana itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, minta lindung kepada Allah. Jangan anak-anak kita terikut jejak-jejak golongan-golongan ini. Yang Rasulullah mengatakan kepada kita, kita akan mengikut jejak-jejak orang-orang yang terdahulu di kalangan kita, di kalangan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Kemudian kita menyaksikan ayat yang berikut, bala inna rabbahu kana bihi basira. Subhanallah. Bukan demikian, yang sebenarnya sesungguhnya Tuhanmu telah selalu melihatnya. Dengan arti kata lain, mereka tidak beriman dengan kewujudan Allah, tetapi Allah melihat apa yang mereka lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Jangan bicara mereka lakukan, tetapi bicara apa yang kita lakukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, inilah yang dikatakan ihsan. Apakah dia itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kamu melihat Allah. Dan sudah tentu kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Okey? Jadi ini di antara tahap yang tinggi dalam Islam seseorang, pribadi seseorang, ya, menganut ajaran Islam, yang mana kedudukan kita apabila kita tahu Allah melihat kita lain. Ya, itu keimanan yang tinggi yang perlu kita hidupkan dalam hati kita. Jangan sampaikan perkara ini tidak ada dalam keimanan kita bahawa Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita. Ya, penting sekali. Baik. Langit terbelah dan bumi menjadi rata di antara penerangan yang telah kita terangkan. Maka ayat yang berikutnya, kita menyaksikan Allah menceritakan lagi dalam ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Oh, sorry. Duk tengok. Duk tengok apa hal bunyinya. Bismillah. Allah berfirman, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat di dalam kehidupan. Okey. Dalam ayat ini kita menyaksikan kalimah sumpah yang Allah bagikan di dalam berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Ya, Allah bila bersumpah di antaranya bersumpah dengan makhluk yang terpilih. Bagaimana terpilih? Wallahu alam, memerlukan research, kajian yang teliti, dan kita akan menyaksikan seperti ayat-ayat yang pernah kita baca, wal asr wattini wazzaitun wasyamsi wadduhaha wal laili, dan juga beberapa ayat yang lain merupakan ayat sumpah yang ianya mempunyai maklumat yang besar, hanya Allah yang mengetahui secara hakikatnya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Ya, mega merah di waktu senja, yang mana ianya merupakan satu kejadian yang unik, yang cantik. Tapi kita bila melihat waktu senja, kita tak
tak merasa apa-apa, melainkan kita nak buat syair kita lah kan. Syair entah apatah lagi jika baru kahwin, ya, duduk di tepi pantai waktu senja, tengok matahari tenggelam, matahari timbul kan. Kita hanya berada di atas angan-angan sahaja. Tetapi bila Allah mengatakan di sini, ya, kita lihat apakah penafsiran para sahabat dalam bab ini. Allah bersumpah dengan perjalanan hidup manusia yang silih berganti. Diriwayatkan dari Ali Ibnu Abbas, Ubadah Ibnu Samit, Abu Hurairah, Shaddad Ibnu Aus, Ibnu Umar, Muhammad bin Ali bin Al-Husain, Makhul Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Bukairi bin Al-Ashaj, Malik Ibnu Abi Zib, Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah Al-Majishun, bahawa mereka menafsirkan kata Asy-Syafa', yakni cahaya merah. Baik. Cahaya merah yang berada di tepi ataupun sewaktu matahari tenggelam ataupun matahari nak timbul, maka dia akan muncul cahaya-cahaya ni. Di mana dalam bab fajar siddiq dan fajar kadzib kita dah tahu. Sebelum matahari muncul, ya, di waktu pagi sebelum subuh, maka akan muncul dua fajar. Yang pertama fajar al-kadzib, dia muncul dalam sejam sebelum subuh. Dan fajar al-kadzib ni bukan maksud fajar itu penipu, tapi nak menceritakan fajar itu nak terbitnya matahari itu betul ke tidak, untuk diambil kira untuk berbuka puasa ataupun masuknya berbuka puasa, bermulanya puasa ataupun masuknya subuh. Jadi fajar al-kadzib ni dia menegak, ya, dia menegak. Adapun fajar siddiq dia melintang, ya, akan nampak warna, ya, warna kemerah-merahan, putih, begitu keadaan dia. Ya, itu dinamakan fajar al-siddiq. Yang mana orang akan berpuasa dan azan akan dilaungkan untuk masuknya subuh. Okey. Adapun dalam ayat ini perbahasannya, adakah fajar itu yang disebutkan fajar merah itu disebutkan di waktu subuh ataupun di waktu maghrib. Bila nak masuk maghrib, kita akan menyaksikan matahari itu tenggelam, ya. Bila tenggelam terus merah mata pada arah barat. Kalau kita di sini arah barat, ya. Yalah, kat mana pun arah barat juga kan, matahari tenggelam arah barat. Okey. Maka merah, dan orang-orang terdahulu dia mengetahui masuk maghrib dengan merahnya di kaki langit belah barat. Sehingga masuknya waktu isyak, barulah fajar merah, cahaya merah ini akan hilang. Bila hilang cahaya itu, maka itu adalah tanda waktu isyak. Okey. Jadi orang yang tak ada jam ataupun orang zaman-zaman dahulu, dia mengirakan waktu di antaranya cara begitu. Kita tak pernah pun belajar ke? Kalau ada belajar sikit-sikit je, tapi itu di antara kaedah-kaedah orang yang terdahulu. Dan ianya merupakan satu maklumat yang besar, berita-berita yang besar. Karena sebelum matahari tenggelam, dikategorikan waktu apa? Senja. Waktu senja, bahasa Melayu kita waktu senja. Dan apakah yang terdapat di waktu senja? Yang Rasulullah mengatakan, suruhkan anak-anak kamu masuk dan tutupkan pintu, bacalah bismillah. Kerana waktu itu adalah waktu syaitan keluar. Ya. Kita tak perasan, ya, tak perasan benda tu. Kerana Rasulullah mengajar kita. Tiba-tiba kita masuk-masuk, tak masuk, balik-balik budak menangis. Orang kata kena sampuk lah apa kan. Ya, kerana Rasulullah mengatakan waktu itu adalah waktu syaitan keluar. Orang kita waktu-waktu itu kita keluar. Main bola pula tu. Ya. Waktu maghrib, waktu senja ke waktu lepas maghrib? Waktu lepas maghrib lantaklah. Ya, lepas solat maghrib. Okey. Sorry. Timing dia. Warm up dia kan. Enter dulu lah. Tak apa, yang lepas tak apa. Ya, dah tak tahu. Tapi itulah waktu yang mana Rasulullah SAW dia nasihatkan kita, ya. Nasihatkan kita
jangan kamu duduk di antara bayang dan cahaya. Macam mana duduk bayang cahaya macam ni? Ya, ini berlaku pada orang-orang yang berada di misalan musim-musim sejuk. Ya, siapa yang ada 3-4 musim tu dia akan pernah kadang-kadang dia nak buat begitu. Badan panas, kaki itu sejuk, dia duduk di bawah bayangan, kaki di cahaya matahari. Ya. Kami ditegur. Jangan duduk macam itu. Lah, kenapa? Itu adalah tempat duduk syaitan. Syaitan suka duduk macam itu. Ya, duduk di antara bayang dan cahaya. Baru nak cerita. Kalau dalam kereta Ustaz, ya, cahaya separuh, kena keluarlah kereta. Habis bila nak sampai? Itu lain cerita. Dalam kereta bukan kita sengaja. Ini sengaja duduk di antara bayang dengan cahaya. Okey? Kerana itu adalah majlis syaitan. Ya, majlis syaitan. Kalau nak keluar, duduk kat luar terus. Panas kan? Ya. Kalau nak duduk redup, masuk terus. Ya, jangan antara separuh keluar, separuh dalam. Rupanya itu adalah majlis syaitan di antara cahaya dan bayang. Cahaya dan bayang. Bila kita menyaksikan melalui satelit, siapa yang tengok bumi di waktu dalam satelit tu, waktu malam dan waktu siang. Tengok kan? Dibahagi dua. Bahagi dua tu waktu siang sini, waktu malam sini, tengah-tengah tu apa? Waktu senja. Rupanya di antara cahaya dan bayang, kegelapan. Nampak tak? Padahallah syaitan suka keluar di waktu senja kerana dia berada di tengah-tengah antara cahaya dan gelap. Antara cahaya dan gelap. Subuh. Subuh pula macam mana ya? Subuh tidak ada disebutkan. Oleh kerana itu kita berdiri pada waktu maghrib. Okey? Waktu matahari terbit dia berkaitan bukan masalah keluar. Bahkan dalam hadis mengisyaratkan waktu subuh lagi awal lagi diberkati. Kerana awal subuh itu lebih berkat. Tetapi waktu yang dikaitkan dengan matahari keluar itu berkaitan dengan orang yang melakukan solat di akhir waktu. Ya, di mana disebutkan dalam hadis syaitan akan duduk di arah waktu orang tengah sembah, golongan majusi, penyembah api dan golongan yang menyembah matahari itu, ya, saya agak tertarik. Tapi alhamdulillah ianya dah tak berlaku. Ya, bila waktu je masuk pagi maghrib, saya menyaksikan waktu maghrib yang Navy buat, ya. Bila je nak masuk maghrib tu mereka berbaris dan menurunkan bendera, ya. Itu adalah satu perbuatan yang tak kena. Tapi asalnya dah tak ada dah. Pasal saya melihat, yang Rasulullah mengatakan, apabila matahari terbit ataupun matahari terbenam, syaitan akan duduk. Sewaktu mereka sujud kepada matahari itu, syaitan akan duduk. Seolah-olah matahari itu turun ikut belakang ataupun timbul ikut belakang tanduknya. Di situ datang, kita ketahui syaitan bertanduk. Ya, syaitan bertanduk. Ya, jadi oleh kerana itu orang-orang yang melakukan solat di waktu itu agak bermasalah. Dia adalah solat orang munafik. Ya, orang munafik di saat akhir waktu walaupun dia solat tetapi solat dia berada dengan sifat-sifat yang tak kena. Waktu zawal. Waktu itu anda tanya hukum fiqh ke apa ke? Okey. Waktu zawal kita dalam tu ada larangan-larangan solat yang berkaitan dengan hadis-hadis, ya. Wallahu a'lam. Perlu ditelitikan lagi lah. Cuma kita bicarakan waktu maghrib je dulu. Ya, okey. Sampai masuk waktu maghrib. Ya, kalau ikutkan sampai apa dia? Wallahu alam. Tapi larangan itu dikaitkan dengan anak-anak yang berada di waktu senja sebelum masuk tenggelamnya matahari sepenuhnya. Ya, tenggelam matahari sepenuhnya. Bila tenggelam matahari sepenuhnya, pasal waktu itu orang-orang akan pergi ke masjid apa semua, ya, tidak menjadi halangan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.